Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kisah yang popular, yang masyhur tersebar di kalangan kita ialah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Tha'labah bin Hatib, yang dikatakan beliau ini seorang sahabat yang asalnya miskin, lalu beliau minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada beliau untuk menjadi lebih lagi kaya. Apakah benar kisah itu? Dikatakan juga Tha'labah asalnya seorang miskin, rajin untuk pergi solat berjamaah. Bila mana ia sudah pun menjadi kaya, kambing yang diternaknya membiak begitu banyak sekali, lalu dia pun malas dan jarang-jarang sekali untuk pergi solat berjemaah di masjid. Apakah benar kisah itu? Tha'labah, seorang sahabat Nabi yang asalnya miskin, kemudian bila didoakan Nabi menjadi kaya, dan bila mana Nabi mengutuskan wakilnya untuk meminta bila bayar zakat, dikatakan Tha'labah enggan untuk membayar zakat. Apakah benar kisah itu? Tha'labah juga dikatakan selepas beliau enggan membayar zakat itu, akhirnya beliau insaf dan beliau ingin bertaubat dan minta maaf, ampun, dan pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dan meminta maaf. Nabi enggan menerima permohonan maaf beliau itu dan mengatakan dosanya tidak diampunkan. Apakah benar kisah itu? Tha'labah juga kemudian selepas Nabi wafat pergi berjumpa dengan Abu Bakar untuk minta maaf dan untuk bayar zakat. Abu Bakar menolak zakat yang ingin dibayar oleh Tha'labah ini disebabkan katanya, Nabi pernah menolak zakat engkau, jadi aku pun tidak boleh menerima zakat ini. Apakah benar kisah itu? Nantikan kebenaran fakta itu di hujung rancangan ini, insya-Allah. Ditunggulah sampai ke akhir hujung rancangan ini untuk kita sama-sama melihat semula apakah kisah-kisah yang digembar-gemburkan itu bersandarkan fakta yang benar ataupun hanyalah bersandarkan kepada riwayat-riwayat yang tidak boleh dipakai ataupun ditolak oleh para ulama kita. Hadirin hadirat sekalian, Tha'labah bin Hatib ni ialah salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mana kita tahu bahawa golongan sahabat ini bukanlah calang-calang golongan, bukanlah calang-calang orang. Siapakah sahabat Nabi? So kita kena bincang dahulu, kena faham dahulu apakah yang ditarifkan tentang sahabat itu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan satu ta'rifan yang saya kira begitu bagus dan sangat senang, ringkas dan kita boleh ingat, tetapi dianya mencakupi maksud yang sangat mendalam. Kata beliau ketika menarifkan istilah maksud sahabat ini ialah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa amana bihi, kemudian wa mata 'alal iman. Ini antara tiga ciri utama yang ditarifkan kepada sahabat.
Yang dikatakan sahabat itu ialah mereka yang sesiapa yang laqiyan Nabi, dia mesti berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi hidup. Berjumpa dalam mimpi tak jadi. Mesti berjumpa sewaktu Nabi hidup. Berjumpa sewaktu dalam keadaan yaqadhah, yang didakwa oleh sebahagian orang tu, itu tidak menjadikan mereka itu sahabat. Dia mesti man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti berjumpa dengan Nabi. Cuba tengok, ahli hadis menggunakan istilah laqiya, berjumpa, tidak digunakan istilah man ra'a, sesiapa yang melihat. Sebab apa? Sebab ada di kalangan mereka itu yang tidak dapat melihat Nabi sebabkan buta, tetapi dia digolong sebagai golongan sahabat. Ibnu Ummi Maktum contohnya, dia buta, namun dia seorang sahabat, dia iktiraf sebagai seorang sahabat sebab dia berjumpa dengan Nabi. Berjumpa tak cukup, Abu Jahal juga berjumpa dengan Nabi, tetapi dia tak diiktiraf sebagai sahabat kerana dia tak cukup syarat yang kedua itu, iaitu mu'minan bihi. Dia mesti beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, dia mesti mengaku beriman bahawa Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah, pesuruh Allah yang Allah lantik sebagai pesuruhnya. Kemudian dia mesti wa mata 'alal iman, dia mesti mati juga dalam keadaan dia seorang yang beriman. Maka ini ta'rif sahabat. Hadirin hadirat sekalian, sahabat ini tidak akan ada manusia yang akan mencerca sahabat. Tidak akan ada manusia yang akan mencaci maki sahabat, melainkan sama ada mereka itu golongan Syiah yang senantiasa menjadikan sahabat itu musuh utama untuk mereka serang, untuk mereka caci, untuk mereka maki, ataupun bukan dari golongan Syiah tetapi dari golongan orientalis mungkin, ataupun orang-orang Islam yang mendapat maklumat yang salah, yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Syiah, ataupun tersilap faham dalam membaca teks-teks dalam kitab-kitab sumber sirah dan sebagainya. Tidak akan ada umat Islam yang sanggup mengizinkan lisannya itu menuturkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang buruk terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada, melainkan hanya mereka yang dalam hati mereka itu ada perasaan hasad dengki, seperti golongan Syiah yang ingin memburuk-burukkan Islam, yang ingin memburuk-burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan sahabat Nabi sebagai subjek untuk mereka serang. Syiah nak serang peribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada asalnya mungkin mereka kata itu nampak sangat jelas. Kalau nak attack peribadi Nabi Muhammad nampak sangat jelas. Namun mereka menggunakan taktik untuk memburuk-burukkan sahabat, sekaligus kesannya akan terkenalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab golongan sahabat ialah golongan yang ditarbiyah, yang dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah golongan sahabat ini yang hidup sezaman dengan Nabi, yang mendapat tarbiyah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba melakukan keburukan dan tiba-tiba mereka kembali menjadi murtad, menjadi kufur, menjadi buat sesuatu yang melanggar syariat, bermaksud apa? Bermaksud mereka ingin mengatakan bahawa tarbiyah Nabi itu gagal mendidik sahabat itu. Nabi SAW gagal untuk mendidik para sahabat, lalu sahabat menjadi seorang yang bersifat buruk, yang melanggar syariat dan sebagainya. Maka itulah antara tujuan Syiah. Namun ada juga orang Islam yang dia bukan niat untuk nak memburuk-burukkan sahabat, namun tersalah mungkin dalam menilai maklumat,
ataupun mungkin kurang berhati-hati dalam menilai maklumat, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang menyebar benda-benda fakta yang tidak benar tentang sahabat, lalu memburuk-burukkan peribadi sahabat. Sedangkan sahabat Nabi SAW mendapat pujian yang sangat banyak dalam Al-Quran. Antaranya, mari kita tengok, antaranya ialah para sahabat dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Jom tengok dan dengar ayat dalam surah Al-Hadid ini, ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah dalam surah Al-Hadid, tidak akan sama di antara kamu orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang membelanjakan hartanya dan berperang sebelum daripada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang yang membelanjakan harta dan berperang selepas itu, iaitu selepas pembukaan kota Mekah. Allah menjanjikan kepada kedua-dua golongan itu balasan yang lebih baik. Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini nak ceritakan bahawa ada sahabat yang sebelum peristiwa pembukaan kota Mekah telah pun rela dan sanggup untuk menginfakkan, untuk membelanjakan harta benda mereka fi sabilillah. Allah memuji golongan ini sebelum pembukaan kota Mekah, sebab sebelum itu fasanya amat berbeza situasi sebelum pembukaan kota Mekah, dalam keadaan yang susah, ditekan dan sebagainya. Namun dalam keadaan sebegitu pun ada sahabat yang sanggup dan rela untuk membelanjakan hartanya. Sudah pasti golongan itu mendapat lebih baik lagi ganjaran berbanding dengan sahabat yang membelanjakan selepas daripada pembukaan kota Mekah. Namun di sisi Allah, kedua-dua golongan ini yang belanjakan sebelum ataupun selepas penaklukan kota Mekah, Allah kata wa kullu wa'adallahu al-husna, kedua-duanya Allah janjikan dengan balasan yang baik, balasan yang baik. Al-Imam Al-Qurtubi bila menafsirkan balasan yang baik itu dimaksudkan sebagai syurga. Jadi kita faham bahawa pertama, secara umumnya golongan sahabat dijanjikan dengan ganjaran syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sendiri meredai para sahabat Nabi. Allah Ta'ala sendiri meredai para sahabat Nabi. Antaranya, jom kita dengar ayat yang seterusnya dalam surah Al-Fath, ayat yang ke-18. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meredai orang mukmin ketika mereka berbai'ah dengan kamu di bawah sepohon pokok. Ini bai'ah apa? Bai'atul ridwan, perjanjian taat setia ridwan ini. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka itu, lalu Allah menurunkan ke atas mereka as-sakinah, ketenangan, dan memberikan balasan untuk mereka dengan kemenangan, iaitu pembukaan Mekah yang sangat hampir. Cuba tengok ayat ini, dengar Allah kata apa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah telah pun redha ke atas orang-orang beriman. Siapa? Golongan sahabat yang memberikan bai'ah dalam bai'atul ridwan. Mana mungkin Allah redha ke atas sesuatu golongan kalau Allah tak cintakan mereka itu?
Mana mungkin Allah nak redha ke atas sesuatu golongan kalau golongan itu melakukan suatu kesalahan yang besar, melakukan suatu kesalahan yang berat dalam syariat Islam ini. Mana mungkin Allah nak redha. Jadi golongan sahabat ialah golongan yang mendapat redha Allah. Allah berikan statement ini secara jelas dalam Al-Quran. Kemudian golongan sahabat juga Allah janjikan mereka syurga untuk golongan muhajirin dan juga ansar. Nah, kita faham golongan muhajirin ialah sahabat yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan al-ansar ini sahabat yang tinggal di Madinah yang membantu golongan muhajirin. Kedua-dua golongan ini Allah janjikan mereka dengan syurga. Cuba kita tengok ayat surah At-Taubah ayat 100. Dengar tuan-tuan dan puan-puan. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dalam ayat ini Allah meredai golongan as-sabiqun, orang-orang terdahulu, iaitu minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin, wal ansar, dan juga ansar, dan juga orang-orang yang ikuti mereka itu dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah redha ke atas mereka, wa radu anhu, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi satu, wa a'adda lahum jannat, Allah sediakan untuk mereka itu syurga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi tuan-tuan dan puan, ini banyaklah ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahawa golongan sahabat ini mendapat suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan calang-calang golongan. Dalam hadis juga ada banyak hadis yang Nabi memberikan pengiktirafan kepada golongan sahabat ini. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita selalu dengarlah, iaitu Nabi kata, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan ada di kalangan kamu yang berani untuk nak mencerca sahabat-sahabat aku. Jangan ada. Jangan kamu mencerca sahabat-sahabat aku. Sebab apa? Sekiranya ada di kalangan kamu ini yang bagi sedekah, yang membelanjakan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, Nabi kata ia tak akan sama dengan sedekah yang dibelanjakan oleh golongan sahabat sebesar ataupun sebanyak secupak itu, ataupun setengah daripada benda itu. Cuba kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bagi satu gambaran yang sangat jauh bezanya. Ni kalau kita hari ini ada seketul emas, bukan sebesar ini, Nabi kata apa tu? Sebesar gunung Uhud emas. Bayangkan tuan-tuan, kita semua yang pernah pergi melawat ke Madinah, tengok gunung Uhud besar tak? Mak bapak pula kan, punya besar gunung Uhud tu. Bayangkan sebesar gunung Uhud tu emas kita punya, dan kita sedekah emas sebesar itu. Nabi kata sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud itu, kalau kita sedekah pun tak akan boleh menandingi sedekah yang dibagi oleh para sahabat yang sebesar secupak itu. Walaupun sehantas, walaupun setengah yang diberi oleh para sahabat, tak akan mampu untuk menandingi mereka itu. Nabi nak beritahu apa? Nak beritahu bahawa betapa golongan sahabat itu mendapat kemuliaan yang sangat tinggi. Jauh bezalah dengan kita ini. Sebab itu Nabi kata, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencerca sahabat-sahabat aku itu. Nah, itu satu. Lagi Nabi SAW juga dalam hadis yang lain
menyebutkan, memberikan gambaran tentang betapa para sahabat ini merupakan generasi yang terbaik, generasi yang the best di kalangan kita ini. Sebab dalam satu hadis, ketika mana Nabi ditanya oleh para sahabat tentang siapakah golongan manusia yang paling baik, Nabi menjawab, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tabduru syahadatu ahadihim yaminah wa tabduru yaminuhu syahadatah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi, yang terbaik itu ialah mereka yang hidup sezaman dengan kurun aku itu, yakni para sahabat. Kemudian mereka yang datang selepas itu, para tabi'in. Kemudian mereka yang datang selepas itu, iaitu tabi'in. Kemudian datang satu kaum yang mana penyaksian mereka mendahului sumpah dan sumpah mendahului penyaksian. Ini kita ada banyak dengan hadis-hadis ini dalam beberapa lafaz yang lain juga. Namun kesimpulannya ialah Nabi memberikan satu kenyataan bahawa golongan manusia yang terbaik ialah golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lagi Nabi juga memuji para sahabat dalam satu hadis yang lain, betapa kehadiran para sahabat ini membawa makna yang sangat besar untuk kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazalun bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani, wallahu la tazalun bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahaba man sahabani. Kata Nabi, kamu semua akan sentiasa dalam kebaikan selagi mana adanya bersama kamu orang yang pernah melihat aku, yakni siapa? Para sahabat Nabi, dan bersahabat dengan aku. Demi Allah, kamu semua sentiasa akan dalam kebaikan selagi mana kamu bersama orang yang melihat, orang yang pernah melihat aku dan bersahabat dengan aku. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Apapun tuan-tuan sekalian, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi dan juga hadis-hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahawa apa? Kita faham satu benda, iaitu golongan sahabat ialah golongan yang terpuji, golongan yang mendapat kemuliaan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam golongan sahabat yang kesemuanya dipuji oleh Allah Ta'ala itu, yang Nabi puji itu, ada satu golongan lagi yang VVIP dalam golongan sahabat ini. Mereka tak mendapatlah gelaran Tan Sri ke, Datuk ke, PG, MK, AMK, taklah. Tetapi mereka mendapat gelaran yang lain, iaitu disebut sebagai Badri, ahli Badar, yakni para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Tuan-tuan, kalau kita baca buku-buku, kitab-kitab yang menyebut tentang biografi para sahabat ini, para sahabat yang berjuang dalam perang Badar akan disebut kisah itu. Contohnya fulan bin fulan, dalam banyak-banyak backgroundnya itu akan disebut fulan ini ialah Badri, iaitu ahli yang terlibat dalam perang Badar. Yang terlibat dalam perang Badar ini kenapa disebut sangat? Sebab ia ada suatu kemuliaan yang lebih lagi, kedudukan yang lebih lagi. Sebab itu sebagai contohnya, kita pernah dengar satu kisah Nabi SAW sebut dalam kisah yang sangat masyhur, yang menyebutkan bahawa tentang kedudukan ahli Badar ini. Kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah.
Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim menyebutkan kisah ini tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini ialah salah seorang ahli dalam perang Badar itu. Apa kisahnya? Mari kita tengok sikit. Kisahnya, Ali bin Abi Talib yang melaporkan, yang meriwayatkan hadis ini, dia kata suatu hari Nabi SAW mengutuskan Ali bin Abi Talib dan juga Abu Marsad Al-Ghanawi dan juga Zubair Al-Awwam. Nabi kata pada 3 orang ini, iaitu Ali, Abu Marsad dan juga Zubair, Nabi kata intaliqu hatta ta'tu raudata khakh. Nabi kata ni, hampa semua ni bergerak ke suatu kawasan yang dinamakan sebagai Raudah Khakh. Buat apa? Ada satu misi penting yang Nabi minta untuk tim ini selesaikan. Ni gerak khas ni, misi gerak khas ni. 3 orang ni pergi. Nabi kata apa? Fa inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha kitab. Kerana di kawasan itu ada seorang perempuan dari kalangan orang musyrikin yang ada bersama-samanya satu surat min Hatib bin Abi Balta'ah ilal musyrikin. Surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah yang nak diutuskan kepada golongan musyrikin di Mekah. So Nabi melantik 3 orang ini untuk melakukan misi khas ini. So 3 orang ni pun pergi lah. Pergi sampai ke tempat yang dimaksudkan, berjumpalah dengan seorang perempuan ini. Bila berjumpa, apa kata mereka? Kata dia kata dekat perempuan tu, Alkitab, mana surat tu? Perempuan ni jawab apa? Ma ma'ana kitab. Tak ada surat tu dekat aku. Dia nak cuba nak sembunyilah. Tak ada surat tu dekat aku. Maka selepas perempuan tu tak mengaku yang ada surat tu dekat dia, sahabat ni kata, makadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Maksudnya sahabat ni, 3 orang yang buat misi khas ni tak percaya apa yang perempuan tu kata lah. Bohong, hang bohong. Nabi tak pernah bohong. 3 orang sahabat ni pun guna pula taktik lain untuk nak minta surat tu. Apa kata mereka? La tukhrijannal kitab aw lanujarridannaki. Sama ada hang bagi surat tu atau kami akan menelanjangkan hang. Tu dia punya ugutan. 2 ya. Pilihan yang ada 2 ya. Sama ada hang bagi surat tu atau kami akan telanjangkan hang. Dengar ugutan ini, maka perempuan ni nampak bersungguh ni, dia pun bagilah pergi ambil surat tu di tempat yang dia sembunyi tu, dia tunjukkan kepada 3 orang yang Nabi utuskan ini adalah surat tu. Kemudian 3 orang ni pun bawa baliklah surat itu dan tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga bersama dengan situ ialah Umar Al-Khattab. Umar ni kita tahulah kan. Umar ni kita tahu. Dia ni seorang yang tegas, seorang yang backing, garang. Dia tak ada lah, tak main nak pujuk-pujuk, tak ada apalah. Bila dibaca surat itu menunjukkan Hatib bin Abi Balta'ah ini menghantar surat kepada musyrikin, bagi tahu bahawa Nabi sedang mempersiapkan satu bala tentera yang aku tak tahu ke mana yang nak dituju, tetapi aku agak-agak seperti nak balik untuk serang di Mekah. So, Hatib nak bagi tahu kepada golongan musyrikin Mekah, ini suatu pembocoran rahsia.
Ini kalau kita ni kira ini akta OSA lah ni. Bocor rahsia negara. Serangan nak dibuat, maka dibocorkan rahsia ini kepada musuh. Kesalahan besar. Maka Umar bila tahu isi kandungan surat itu, apa kata Umar? Ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Ya Rasulullah, Hatib bin Abi Balta'ah ini telah pun khianat kepada Allah dan juga Rasulullah dan juga orang beriman semua ini. Fada'ani fali adriba unuqahu. Mai aku pancung kepala dia. Umar ni dia silap sikit nak pancung jelah. Sesuai dengan sifat garang dia tu. Silap sikit ya, mai aku pancung. Silap sikit mai aku pancung ya. Dekat Hatib pun dia nak buat benda yang sama. Dia kata, wahai Rasulullah, telah terang ni khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, khianat kepada orang beriman. Mai aku pancung kepala dia. Nabi bila mendengar dan bila membaca surat kepada Hatib bin Abi Balta'ah ini, dan bila Umar offer untuk nak terus pancung kepala Hatib ini, tengok sifat seorang pemimpin, sifat seorang leader ini. Dia tak terburu-buru untuk nak mengambil keputusan yang tidak cukup maklumat kepadanya. Dia memberikan ruang untuk seseorang itu membela diri. Dia memberi ruang untuk seseorang itu walaupun yang disyaki bersalah, masih lagi ada ruang Nabi bagi untuk membela diri, berikan keterangan. Bukan terus tangkap dan hukum, tangkap hukum, tidak. Nabi berikan dulu ruang. Apa kata Nabi? Nabi bertanyakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi kata, ma sana'ta? Ma hamalaka ala ma sana'ta? Nabi tanya kepada Hatib, wahai Hatib, ni apa sebab yang mendorong engkau melakukan perkara ini? Apa sebab ni? Hatib pun menjawab, wallahi ma bi an la akuna mu'minan billahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, aradtu an yakuna li 'inda al-qaum yadun yadfa'allahu biha an ahli wa mali. Kata Hatib, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, bukan aku tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tetapi aku ingin mendapat bantuan di sisi kaum Quraisy melalui Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menyelamatkan aku dan juga harta aku. Sebab apa? Sebab kata Hatib, sebab walaysa ahadun min ashabika illa lahu hunaka min ashiratihi man yadfa'ullahu bihi an ahlihi wa malihi. Nabi kata, Hatib kata, sahabat-sahabat lain ini mereka ada ahli keluarga mereka di Mekah, yang bila mana jika engkau melakukan serangan di Mekah itu, ahli keluarga mereka itu boleh untuk menjaga ahli keluarganya dan juga harta-hartanya. Sedangkan aku ini tidak ada sesiapa di Mekah yang dapat aku harapkan untuk membela, menjaga keluarga aku dan juga harta aku di Mekah itu. Lalu aku hantarkan surat ini kepada kaum Quraisy di Mekah. Mudah-mudahan yang aku harapkan ialah dengan aku menghantar maklumat ini, ada kaum Quraisy Mekah itu yang simpati dengan aku untuk defend keluarga aku, menjaga keselamatan keluarga aku di Mekah itu. So Hatib ini dia bukan berniat untuk nak khianat kepada Rasulullah, untuk khianat pada orang-orang beriman, tidak sama sekali. Ini penjelasan yang diberikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Mendengar penjelasan oleh Hatib ini, Nabi pun kata, sadaqa wa la taqulu lahu illa khaira. Nabi kata, Hatib ini bercakap benar, dan kamu janganlah bercakap sesuatu kepadanya
melainkan khaira, melainkan benda-benda yang benar, benda-benda yang baik sahaja. Umar pun berkata lagi, Umar bila dengar apa yang Nabi bagi respon pada Hatib ni, dia kata, Hatib cakap betul ni. Tu kamu semua janganlah kata benda-benda apa yang pelik-pelik kepada dia, melainkan yang baik sahaja. Umar tak puas hati lagi. Dia kata takkan Nabi nak lepas. Ini kesalahan yang besar. Bocor rahsia. Takkan nak lepas sahaja. Umar tak puas hati. Umar kata, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Rasulullah, dia ni khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, khianat kepada orang-orang beriman. Fada'ni fali'adriba unuqah, bagi aku pancung kepala dia. Umar tetap lagi nak pancung juga kepala Hatib ini. Nabi bila mendengar Umar masih lagi tak turun dia punya temperature tu kan, Nabi pun kata kepada Umar, faqala alaysa min ahli badrin, bukankah Hatib itu dari kalangan ahli Badar? Faqala, Nabi pun kata lagi, la'allallah ittala'a ila ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafartu lakum. Fadama'at aina Umar wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi kata kepada Umar, bukankah dia itu ahli Badar? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ahli perang Badar dan dia berkata, buatlah apa yang kamu suka, sesungguhnya pasti syurga untuk kamu, atau aku, yakni Allah Ta'ala, akan ampunkan kamu semua. Umar, tuan-tuan, bila mendengar respon Nabi yang kali ini, Umar terus menangis sambil berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, sesungguhnya Allah dan juga Rasul lebih mengetahui. Tuan-tuan, ini Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang daripada ahli perang Badar. Ini antara keistimewaan ahli perang Badar ini. Mereka ini termasuk dalam kalangan sahabat Nabi yang terbaik lagi. Dalam satu hadis, ketika mana hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah juga salah seorang sahabat Nabi. Rifa'ah juga salah seorang sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar. Ketika mana Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ma ta'uduna ahla badrin fikum?" Qala, "Min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha." Bila mana ditanyakan, Nabi menjawab, apakah ditanyakan kepada Nabi, bagaimana kamu melihat orang-orang yang ikut dalam perang Badar ini, apa pandangan kamu? Nabi kata, mereka termasuk dari kaum muslimi yang terbaik. Maka Jibril pun menjawab, wa kadzalika man syahida badran minal malaika, dan sama juga dari kalangan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Tuan-tuan, di antara ahli perang Badar ini ialah Tha'labah bin Hatib. Tha'labah bin Hatib yang kita terdengar ada sebahagian orang menceritakan. Ni bukan lama, ni baru-baru ni juga masih lagi diulang-ulang sebut kisah yang sama. Iaitu beberapa benda buruk yang diberikan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, yang mengatakan dia tak bayar zakat, bila mana binatang kambingnya banyak, dia bertaubat Allah tak terima, nak bayar zakat Nabi tak terima. Itu kesemua kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah yang tidak benar. Riwayatnya riwayat yang tersangat-sangat lemah. Nak azan kan? Kita azan dulu, sambung lagi sikit tentang hadis itu insya-Allah. Silakan.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata Allahu akbar. La ilaha illallah. Wassalatu qaimatun. Asyarafu wa anta. Tuan-tuan, saya sambung lagi sikit saja tentang kisah Hatib kisah Tha'labah bin Hatib ini. Kisah itu diriwayatkan melalui hadis yang tersangat lemah. Kerana apa? Kerana dalam riwayat yang menyebutkan kisah Tha'labah ini ada dari jalan Mu'an bin Rifa'ah dan juga Ali bin Yazid. Dua orang ini ialah perawi yang ada masalah di kalangan ahli hadis. Dua orang ini perawi yang ada masalah, iaitu Ali bin Yazid ini kata Al-Imam Bukhari ia merupakan perawi yang mungkar. Kata Imam An-Nasai dia meriwayatkan dari Qasim bin Abdul Rahman dan ia merupakan hadis matruk. Kata Al-Imam Ad-Daruqutni, ini saya sebut semua ni adalah para tokoh-tokoh ulama hadis yang menilai siapakah Ali bin Yazid yang meriwayatkan hadis tentang kisah Tha'labah ini. Kata Al-Imam Ad-Daruqutni dia merupakan seorang yang matruk, yakni yang ditinggalkan hadisnya, dan dia tertuduh sebagai seorang yang pendusta. Kata Al-Imam Abu Zur'ah dia ni bukan seorang yang kuat dari segi ingatannya. Ini tentang Ali bin Yazid. Kesimpulannya, Ali bin Yazid ini ada masalah dari segi para ulama hadis. Dia orang yang mungkar dan hadisnya mungkar, dan juga hadisnya ini matruk, ditinggalkan hadisnya di sisi para ulama hadis. Lagi seorang yang dalam riwayat itu adanya Mu'an bin Rifa'ah. Dia juga seorang perawi yang lemah, yang dhaif. Kata Ibnu Hajar, dia ni rawi yang lemah dan ia sering memursalkan hadis. Mursal ni nanti bila sampai bab ulum hadis kita boleh bincang, tak sempat untuk nak huraikan hari ni. Kata Al-Imam Az-Zahabi, Mu'an bin Rifa'ah ini tidak kuat hadisnya. Jadi bila mana kisah tentang Tha'labah ini sampai melalui dua orang ini jalannya, maka riwayat itu tidak kuat, tersangat lemah. Kalau orang kata tak ada dalam kitab tafsir, betul, saya akui kisah ini juga dimasukkan dalam beberapa kitab-kitab tafsir. Namun contoh ni kita katakan Al-Imam Ibn Kathir juga menyebut kisah ini dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya. Namun bila mana seorang mufassir itu menyebut sesuatu kisah, sesuatu hadis dengan menyebutkan sumbernya siapa, dengan menyatakan sanadnya, sumber hadis itu daripada mana, cerita itu daripada mana, di sisi ulama hadis dia ada satu kaedah khas, iaitu man asnada faqad bari, iaitu sesiapa yang telah menyatakan sumber sanadnya itu daripada siapa, maka dia terlepas diri. Ni kita kena faham situasi ini di kalangan dalam situasi dulu tu. Dulu mereka meriwayatkan ataupun menafsirkan hadis, memasukkan semua sumber yang mereka dapat itu dengan dinyatakan riwayatnya secara penuh, an fulan, maka tinggallah untuk sesiapa yang membaca selepas itu untuk mengkaji semula siapakah fulan ini, siapakah fulan dan siapakah fulan ini. Hatta Al-Imam Ibn Kathir sendiri pun di tempat yang lain beliau mendhaifkan riwayat itu. Jadi kalau setakat nak kata Syekh, kisah ni disebut ada dalam kitab, memang dalam kitab, namun bila dikaji semula siapa yang meriwayatkan kisah itu, dia sangat lemah. Maka bukan semua dalam kitab kita boleh sampaikan.
Maka ternyata kisah Sa'labah ini kisah yang tidak benar. Sedangkan dia merupakan ahli Badar. Mana mungkin dia melakukan kesalahan yang sampai sebegitu, sampai tak pergi solat jemaahnya, sampai tak bayar zakat. Mana mungkin sahabat nak buat kesalahan yang sangat besar. Sedangkan dia seorang ahli Badar, yang kita baca tadi banyak kemuliaan yang Allah beri kepada ahli Badar itu. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, katanya Sa'labah ialah Badri, iaitu ahli perang Badar. Ansari, seorang orang Ansar, sahabat yang Allah dan juga Rasulnya saksikan tentang keimanannya, seperti yang akan datang penjelasan dalam surah Al-Mumtahanah, tafsir dalam surah Al-Mumtahanah. Adapun yang diriwayatkan tentang dia, yakni yang tak bayar zakat itu, adalah riwayat yang tidak sahih, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Kata Al-Hafiz Al-Iraqi, yang ketika mana dia tahqiq kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan, kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekhul Islam Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, kalau kita nak baca, sebaiknya kita baca yang ada bersamanya, iaitu yang disemak semula oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, kerana dia sudah pun semak semula mana yang betul, mana yang tak betul. Itu satu bab. Kata Al-Hafiz Al-Iraqi, isnad hadis itu dhaif dan dia dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sangat dhaif. Al-Imam Bukhari memasukkan tadi Ali bin Yazid itu dalam kitabnya Du'afa As-Saghir, orang-orang yang dhaif. Imam An-Nasai pula memasukkan dia dalam Ad-Du'afa wal Matrukin, senarai orang-orang yang lemah, yang dhaif dan yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Al-Imam Ad-Darqutni juga memasukkannya dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin, dalam senarai orang yang dhaif dan yang ditinggalkan hadisnya. Banyaklah kan? Banyaklah. Kesimpulannya, ringkasannya ialah kisah tentang Sa'labah yang dia tak pergi solat jemaah, tak bayar zakat, kemudian Nabi tak terima zakat selepas itu, Allah tak ampun dosa, itu semua bersumberkan riwayat yang sangat-sangat lemah di sisi para ulama hadis. Maka jika tuan-tuan mendengarnya selepas ini daripada mulut sesiapa pun, hatta yang masuk TV ke, yang tak masuk TV ke, yang ada syekh ke, yang ada maulana ke, yang ada habib ke, apa siapa pun, kita lebih mementingkan kesahihan sumber itu. Tidak kisah sesiapa pun yang menyebutnya, kita katakan kepadanya, wahai syekh, wahai ustaz, wahai maulana, wahai habib, tolong nyatakan kepada kami di manakah sumbernya yang sahih daripada makluman itu. Kerana pribadi yang disebut itu ialah seorang sahabat Nabi yang Allah muliakannya, yang Nabi muliakannya. Mana mungkin kisah itu, pribadi itu menjadi benar jika telah pun dimuliakan oleh Allah dan juga Rasul? Mana mungkin pribadi itu menjadi seorang yang dicerca, yang dikritik, yang dituduh melakukan kesalahan yang sangat besar. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Sekian, kita berjumpa lagi di lain rancangan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.